Assalamualaikum semua. Untuk tahun 3 hari ni, kita nak belajar kata adjektif perasaan dan panca indera serta kata hubung. Okey, yang pertama kita akan belajar kata adjektif perasaan. Okey, buka buku teks awak, muka surat 26. Okey, kita tengok apa maksud kata adjektif perasaan ni. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang membawa pengertian konsep perasaan. Contoh, sayang, sedih, rindu, marah, geram dan sebagainya. Okey, jom kita baca petikan. Nama saya Saiful. Dahulu saya obes. Obes ni maksudnya berat badan berlebihan. Saya berasa amat sedih. Kini saya gembira kerana berjaya mengurangkan berat badan saya. Oleh itu, saya semakin cergas dan sihat. Sebelum ini, saya tidak mementingkan cara pemakanan saya. Saya amat suka makan makanan segera. Ibu saya selalu marah akan saya. Apabila berat badan saya mula bertambah, saya berasa bimbang. Saya semakin malu dengan kawan-kawan. Kini, semua itu tidak lagi saya amalkan. Saya sayang akan diri saya. Yang kedua, kita akan belajar kata adjektif panca indera. Okey, buka muka surat seterusnya. Muka surat 31. Kata adjektif panca indera ni apa sebenarnya? Jadinya, kata adjektif panca indera ialah perkataan yang menerangkan konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh atau gabungan kelima-lima diri itu. Tengok. Mata kita guna untuk memandang, telinga dengar, hidung bau, tangan sentuh dan lidah untuk rasa. Okay, sekarang kita tengok contoh dia. Deria rasa. Kita guna untuk rasa apa? Rasa manis, rasa masin. Deria pandang pula, kita tengok menggunakan mata. Cantik, kacak. Deria dengar pula, contohnya bising, merdu, mersik ni maksudnya suara yang nyaring lah. Okey, deria bau pula, bau wangi, bau busuk. Deria sentuh, kita sentuh. Kasar ke, licin. Dan gabungan deria ni maksudnya kita guna contohnya mata dan hidung. Kita tengok dia cantik dan bau pun wangi. So kita rasa selesa, rasa bersih. Itu maksud gabungan deria. Okey, sekarang jom kita baca petikan yang diberikan. Dapur bersih. Dapur ini bersih sekali. Dapur ini amat selesa. Dapur ini juga cantik dan kemas. Sampah dibuang ke dalam tong sampah untuk mengelakkan bau busuk dan tengik. Selain itu, dapur ini kering. Dapur yang lembab akan mengundang kehadiran lalat, lipas dan tikus. Okey, yang bawah pula kita buat sama-sama. Dapur yang lembab hendaklah dilap supaya kering. Lantai yang basah menyebabkan lantai menjadi apa jawapan dia? Licin. Dapur yang selalu dicuci akan kelihatan cantik. Dan last sekali, kita perlu memastikan dapur, apa jawapan dia? Bersih dan kemas supaya kita dapat memasak dengan apa? Ya, selesanya. Senang je kan kata adjektif panca indera ni? Okey, sekarang kita sambung kata hubung. Okey, masih menggunakan buku teks, muka surat 32 pula. Apa yang dimaksudkan dengan kata hubung? Kata hubung ialah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Okey, contoh kata hubung ni yang diberi ni dan, atau, lalu, yang, bahawa, untuk, hingga, kerana dan kalau. Okey, tengok contoh yang diberi. Ayat tunggal yang pertama, manusia perlu berwaspada dengan lalat. Ayat tunggal yang kedua, lalat boleh membawa penyakit. Dan kata hubung yang akan digunakan ialah kerana. Jadi ayat majmuk dia adalah manusia perlu berwaspada dengan lalat kerana lalat boleh membawa penyakit. Okey, tengok contoh ayat dia.
manusia perlu berwaspada dengan lalat kerana lalat boleh membawa penyakit. Lalat gemar menghurung kawasan kotor lalu hinggap di atas makanan. Okey, ini contoh kata hubung dia, kerana dan lalu. Adakah terdapat cara lain untuk menghindari lalat, Ibu? Untuk menghindari lalat, semasa menjamu selera, nyalakan sebatang atau 2 batang lilin. Lalat tidak akan menghurung makanan. Okey, apa jawapan dia? Kerana tidak tahan dengan haba panas daripada lilin tersebut. Kita juga perlu menutup makanan dengan tudung saji atau menyimpan makanan di dalam almari. Okey, semua faham ke? Okey, jom kita buat aktiviti dalam buku.